اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung ayat 217. Dan macam biasa sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Satu ayat sahaja, ayat 216. Ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Telah diwajibkan ke atas kamu berperang dan ia tidak disukai oleh kamu. Moga-moga yang kamu benci adalah baik bagi kamu dan yang kamu suka adalah buruk bagi kamu, kerana Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Pengajarannya pertama, diwajibkan berjihad atau berperang pada tahun 2 Hijrah. Dan peperangan yang pertama berlaku dalam Islam ialah peperangan Badar. Berlaku pada tahun 2 Hijrah. Peperangan dalam Islam nombor dua. Yang kedua, peperangan dalam Islam boleh jadi fardu ain dan boleh jadi fardu kifayah. Okey. Peperangan akan menjadi fardu ain dalam 4 keadaan. Peperangan akan menjadi fardu ain dalam 4 keadaan. Pertama, ketika seseorang itu berada dalam peperangan. Ketika seseorang itu berada dalam peperangan. Mana bila duduk dalam peperangan, dia jadi fardu ain, dia tak boleh nak lari. Kalau lari, dosa besar. Yang kedua, apabila diwajibkan oleh pemimpin Islam ataupun khalifah. Apabila diwajibkan oleh pemimpin Islam ataupun khalifah. Yang ketiga,
apabila negara Islam diserang oleh orang kafir. Yang keempat, apabila seseorang itu diwajibkan berperang kerana kepakaran dan kemahirannya dalam bidang tertentu. Okey. Selain daripada 4 keadaan, peperangan adalah fardu kifayah. Selain daripada 4 keadaan ini, peperangan adalah fardu kifayah. Maknanya kalau sekumpulan dah buat, yang lain tidak berdosa. Okey, itu yang kedua tu. Yang ketiga, poin yang ketiga, pengajaran yang ketiga, matlamat peperangan dalam Islam bukan memaksa seseorang memeluk Islam. Kerana tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Kerana tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Sebaliknya, peperangan bertujuan untuk menyampaikan Islam. Yang keempat, orang yang beriman dan berakal melihat sesuatu perkara di hujung sebaliknya, orang yang jahil melihat sesuatu perkara apa yang berlaku ketika itu. Ya, maksudnya orang beriman dan orang yang berilmu ni, dia tak kisah apa yang dia buat tu susah, sebab yang dia nak ialah selepas itu. Kalau selepas itu orang beriman dia tak kisah apa berlaku ketika dia sedang melakukan apa-apa amalan, susah ke, suka ke, tak suka ke, sebab dia melihat kepada apa yang hasil selepas itu. Orang yang jahil ataupun tidak beriman, dia melihat sekarang. Kalau susah, dia tak buat. Okey. Yang kelima. Persiapan yang paling asas untuk sabar, untuk menghadapi cabaran hidup, persiapan yang paling asas untuk menghadapi cabaran hidup dan ujiannya ialah ilmu dan sabar. Ilmu dan sabar. Kalau dia ada ilmu,
Yang dia buat tu natijahnya baik, kemudian yang kedua dia sabar, insya-Allah dia berjaya. Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam. Tidak semua yang tidak disukai oleh manusia adalah buruk untuknya. Dan tidak semua yang dibenci oleh seseorang dan semula apa tadi? Dibenci. Dan tidak ada sesuatu yang disukai oleh seseorang adalah baik untuknya. Yang ketujuh, orang beriman sentiasa menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada usahanya. Kerana Allah lebih mengetahui apa yang baik untuknya, dan dia tidak mengetahui okey, habis ya. Okey, kita sambung ayat 217. Ayat ini panjang, sebab tu kita ambil satu ayat sahaja. Kaitan ayat malam ni dengan ayat sebelum ni ialah, kalau sebelum ni Allah beritahu dia wajibkan peperangan ke atas orang yang beriman apabila mereka memiliki kemampuan dan kekuatan. Maka ayat malam ni soalan dia, adakah wajib berperang sepanjang masa ataupun adakah boleh berperang di sepanjang masa? Maka ayat malam ni menjawab, berperang walaupun diwajibkan tapi tidak boleh berperang sepanjang masa. Ada waktu-waktu yang diharamkan berperang. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau anis syahril haram, tentang syahri, bulan, syahrul Ramadan, bulan yang haram. Apa dia bulan yang haram? Bulan yang haram berapa? Ada berapa bulan yang haram? 4. Pertama Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang 3 ni berturut-turut lah. Kemudian Rajab berasingan. Jadi mereka bertanya engkau tentang bulan haram. Tapi soalannya sebenarnya bukan tentang bulan haram. Soalannya ialah qital, peperangan. Qital, peperangan. Fihi, padanya, pada bulan haram. Tengok soalan tentang apa? Peperangan. Tapi kalau ikut ayat ni, soalan mereka bertanya tentang bulan yang haram, kan? Sepatutnya ayat macam ni, yas'alunaka 'anil qital fi syahril haram. Sebab soalannya nak tanya tentang peperangan. Tiba-tiba Allah kata, Allah dahulukan bulan yang haram, peperangan tu dikemudiakan. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu kenapa tak boleh berperang. Kenapa tak boleh berperang? Sebabnya bulan haram. Maka Allah bagi tahu benda penyebab dulu, penyebab yang menyebabkan tak boleh berperang. Okey, sebenarnya siapa yang bertanya ni?
Kita dah banyak kali jumpa ni yas'alunaka, kan? Yas'alunaka anil ahillah. Lepas tu apa lagi? Ke baru jumpa satu? Yas'alunaka maza yufiku, kan? Semua tu adalah para sahabat yang bertanya. Tapi yang ni bukan sahabat. Ayat ni bukan sahabat. Dia ayatnya ada sebab turun. Pada tahun 2 Hijrah, sebelum berlaku peperangan Badar, beberapa bulan, Nabi utuskan satu sariyah. Sariyah ni kumpulan yang diutuskan oleh Nabi untuk apa-apa tujuan lah. Dia kalau ghazwah ni satu kumpulan yang besar untuk berperang. Sariyah kumpulan kecil. Dipanggil sariyah. Sariyah. Nabi utuskan orang-orang muhajirin sahaja. Pada tahun 2 Hijrah, berapa bilangan mereka? Ada kata 8, ada kata 12 orang. Dan diketuai oleh Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Ni ada marker baru atas meja nah, yang baru sampai tadi. Dah nampak kurang India merah. Jadi siapa-siapa pelajar nak hantar marker, hantarlah. Okey. Kumpulan ini diketuai oleh Abdullah bin Jahsh. Apa hubungan Abdullah bin Jahsh dengan Rasulullah SAW? Sepupu. Ibnu ammati Rasulullah SAW. Sepupu. Dan Abdullah bin Jahsh adalah adik-beradik kepada isteri Rasulullah. Siapa isteri Rasulullah yang merupakan adik-beradik kepada Abdullah bin Jahsh? Siapa nama isteri itu? Hafsah binti Umar. Kalau adik-beradik Abdullah mesti bin Jahsh. Siapa namanya? Dia isteri Rasulullah ada berapa semua? 9. 11 semua. 11. Boleh sebut tak nama isteri Rasulullah? Nama dia betul dah Zainab, tapi entah agak-agak. Dia Abdullah bin Jahsh ialah saudara Zainab binti Jahsh. Jadi Zainab tu adalah sepupu Rasulullah. Dan Zainab ni lah yang asalnya kahwin dengan siapa? Zaid bin Harithah. Jadi Zainab binti Jahsh orang Quraisy, sepupu Rasulullah. Tapi bila nak dikahwin dengan Zaid bin Harithah, bapa kepada Usamah. Bukan Husain Taha. Bapa kepada Usamah bin Zaid, iaitu Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ni asalnya datang daripada Yaman, kemudian duduk kat Mekah sebagai hamba. Kemudian dibeli oleh Khadijah dan dibagi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah jadikan anak angkat, kan? Jadi orang jahilah ni, dia kalau nak kahwin, dia sama taraf. Kalau orang kita dia panggil apa? Sekufu. Jadi Zainab binti Jahsh, orang Quraisy, orang mulia, sepupu Nabi. Tiba-tiba nak kahwin dengan bekas hamba. Jadi Zainab ni macam memberontak lah. Tapi sebab itu perintah Allah, dia pun kahwin juga dengan Zaid bin Harithah. Dan akhirnya, tak bahagia, akhirnya Zaid cerai. Lepas tu, Zainab tu kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kahwin dengan siapa? Sepupu dia. Kan ada orang Melayu kan, tak boleh kahwin dengan sepupu. Kalau kahwin dengan sepupu jadi apa? Anak cacat kan? Mana anak-anak cacat tu semua mak bapak sepupu lah tu. Sebenarnya tak betul tu. Nabi kahwin dengan sepupu. Okey. Jadi bersama Abdullah bin Jahsh, Nabi bagi satu surat dan Nabi kata jangan buka melainkan setelah 2 hari. Okey, lepas 2 hari Abdullah bin Jahsh buka surat tu
Dan dalam surat tu Nabi bagi arahan, kamu sampai antara Mekah dengan Taif, kamu pergi tempat satu kebun kurma. Dan di situ kamu akan jumpa satu rombongan Quraisy, orang Quraisy Mekah yang bawa barang dagangan dan rampas. Kenapa rampas? Sebagai balasan orang Mekah, orang Quraisy Mekah merampas semua tanah harta orang beriman. Yang mana orang beriman berhijrah ke Madinah, mana harta dia, tanah dia dirampas oleh orang Quraisy. Okey? Jadi Abdullah bin Jahsh tunjuk pada sahabat dia yang ada kata 7 orang, ada kata semua 11 orang. Dan semua kata, okey, Abdullah, Nabi pesan pada Abdullah, jangan paksa yang lain. Kalau dia bersetuju untuk bersama kamu, teruskan. Kalau tak, jangan paksa. Setelah Abdullah bin Jahsh menunjukkan surat Nabi kepada sahabat yang lain, semua bersetuju untuk bersama Abdullah bin Jahsh merampas harta orang Quraisy. Kemudian, ni bila ni berlaku ni? Pada Jamadil Akhir. Jamadil Akhir tu saat-saat akhir, lepas Jamadil Akhir pada Rajab bulan haram. Okey? Jadi ada pendapat mengatakan Abdullah bin Jahsh dia tahu itu satu Rajab. Tapi dia kata kalau kita tak ambil sekarang, kalau ambil besok, rombongan Quraisy Mekah masuk tanah haram. Kalau masuk tanah haram, kita pula terpaksa mungkin membunuh di tanah haram. Jadi Abdullah bin Jahsh dengan rombongannya dalam dilema. Kalau nak serang sekarang, satu Rejab, bulan haram berperang. Kalau nak serang besok, satu lagi masuk tanah haram. Kalau dua-dua tak buat, di bulan haram pun tak, di tanah haram pun tak, melanggar perintah Rasulullah. Akhir sekali dia buat kesimpulan, kita serbu juga. Bila? Satu Rejab. Dan ada seorang Quraisy tu, rombongan dia, nama dia Amr bin Al-Hadrami dibunuh. Bila dibunuh, kemudian harta tu dirampas. Jadi Abdullah bin Jahsh bawa harta rampasan tu, kemudian 2 orang tawanan Quraisy balik Madinah. Kemudian heboh kat Mekah. Apa hebohnya? Orang Arab Mekah mengatakan Nabi ni telah melanggar adat orang Arab, iaitu membunuh di bulan haram. Dia kata, apalah Rasulullah, kamu kata kamu Rasulullah, kamu kata kamu orang contoh yang terbaik, tapi kamu sendiri melanggar apa yang kamu larang, iaitu berperang dan membunuh di bulan haram. Boleh faham? Jadi dia jadikan apa tu? Jadi isu. Jadi yas'alunaka ni siapa yang bertanya? Orang-orang kafir Quraisy. Dan dia tanya ni bukan nak jawapan. Tanya apa ni? Nak mengingkari perbuatan Nabi dan para sahabat. Kenapa kamu membunuh di bulan yang haram? Kamu sendiri melarangnya. Okey? Maka dan Abdullah bin Jahsh bila dia balik ke Mekah, bawa 2 tawanan dan bawa harta rampasan, Nabi tak terima. Nabi kata, aku bukan suruh kamu berperang. Aku bukan suruh kamu membunuh. Nabi tak terima, lepas tu turun ayat ni. Lepas turun ayat ni, barulah Nabi terima tawanan tu. Kemudian harta rampasan pun Nabi terima. Sebab Nabi tak jelas. Benda tu, sahabat dah bunuh bila tu bulan haram. Bila bunuh bulan haram, benda tu haram, salah. Jadi kalau dah salah, harta rampasan pun sepatutnya tak boleh terimalah. Okey. Jadi Allah kata apa? Allah turun ayat ni, Allah kata, "Qul, wahai Muhammad, jawablah." Katakanlah, qitalun, peperangan. Nampak tak? Tak apa jelas lah. Warna merah, tak apa payah. Ini markah baru ni, yang baru sampai daripada Johor ni. Minggu lepas daripada Terengganu. Tak tebal sangat kan? Yang ada yang tebal lah.
Sama je. Sama. Okey. Katakanlah, tapi ni baru ni. Mata dia kecil. Apa ini? Okey. Katalah wahai Muhammad, ataupun jawablah soalan mereka pada, iaitu peperangan fihi padanya iaitu pada bulan haram adalah kabirun. Apa makna kabir? Dosa besar. Dosa besar. Dan kalau satu kabirun, kalau banyak kabair. Dalam dosa ni terbagi pada dua. Satu dosa-dosa besar. Yang kedua dosa-dosa kecil. Jadi kalau satu dosa besar kabirun, kalau banyak pluralnya kabair. Macam mana kita nak tahu dosa besar? Banyaklah pengertian dosa besar. Antaranya ialah bila ada yang Allah sebut dilaknat, dosa besar lah tu. Allah melaknat lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki, itu dosa besar. Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu, itu dosa besar. Allah melaknat sesiapa yang melihat kemungkaran tapi tak mencegah, itu dosa besar. Ataupun yang kedua, dosa besar ialah bila ada hukum hudud. Mencuri potong tangan, hukum hudud potong tangan, dosa besar. Kalau berzina, rejam ataupun sebat, itu dosa besar. Ataupun ada dalam Quran ataupun hadis yang memberi ancaman yang berat. Apa dia? Kalau buat macam ni, bagi mereka azabun syadid. Itu dosa besar. Ataupun Nabi sebut dalam hadis contoh, yang Nabi tak mengaku ummah, ataupun Nabi kata tak beriman, itu dosa besar tu. Contoh, Nabi kata, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, bukan daripada kalangan kami, dosa besar. Dan Nabi juga sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia sayang pada saudaranya sebagaimana dia sayang pada. Makna apa tu? Kalau kita tak sayang pada saudara kita yang seagama, dosa besar. Dosa besar. Kalau benci, lagi besarlah. Apa lagi? Nabi kata, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nabi ulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man la yu'minu? Siapa yang tak beriman sampai kamu bersumpah 3 kali? Nabi kata, man la ya'man jaruhu bawa'iquh. Sesiapa yang jiran dia tak rasa aman daripada kejahatannya. Makna dia tu selalu mengganggu jiran. Dosa besar. Sampai Nabi bersumpah 3 kali. Okey? Mengumpat dosa besar, derhaka pada mak bapak, dosa besar. Di sini peperangan dan di bulan yang haram, dosa besar. Okey, jadi perbuatan sahabat tadi betul ke salah? Sahabat Abdullah bin Jahsh dengan rombongan dia yang bunuh seorang kafir Quraisy pada bulan Rajab. Betul ke salah? Salah lah. Allah kata kabiru. Di situ ada pengajaran. Pengajaran apa? Islam tu adil. Walaupun dilakukan oleh orang Islam, Allah jelas. Haram, haram. Allah tak akan bela orang beriman walaupun orang beriman buat benda yang salah. Boleh? Tetapi lepas tu, ada berita gembira untuk orang beriman. Yang ni Allah nak beritahu, perbuatan kamu salah. Tapi perbuatan orang kafir yang apa? Yang mempertikaikan perbuatan kamu membunuh di bulan haram. Perbuatan mereka lagi dahsyat. Apa dia? Wasaddun. Dan perbuatan apa? Saddun apa dia?
menghalang an sabilillah, dari jalan Allah. Satu. Apa makna menghalang daripada jalan Allah? Buat apa saja supaya orang tak beriman kepada Allah. Tak bagi orang pergi belajar, tak bagi orang faham agama, kan? Tukar sistem pendidikan, apa saja dipanggil, apa saja yang menghalang manusia untuk kenal Allah dan sembah Allah dipanggil saddun. Satu. Yang kedua, wa kufrun, dan ini satu, ini yang kedua, kufur dengannya. Kufur dengan apa ni? Dhamir ini balik pada Allah. Kufur dengan Allah. Dua. Orang kafir ni yang mempertikaikan orang beriman bunuh orang kafir di bulan Rajab. Tapi dia lawan Tuhan terus. Yang ketiga, wal masjidil haram, dan apa maksud ni? Dia boleh jadi dua makna. Sebab Allah kata sebut yang mula-mula menghalang orang daripada jalan Allah. Yang kedua, kufur kepada Allah. Yang ketiga, tiba-tiba masjid haram je. Jadi ada tafsiran pertama, iaitu saddun an-nas anil masjid haram. Halang orang daripada masjid haram. Orang kafir buat tak pada Nabi dan para sahabat? Yang kedua makna dia kufrun. Kufur dengan masjid haram. Dia biasa kufur ni kepada Allah. Tapi apa maksud kufur kepada masjid haram? Di masjid haram orang buat apa? Orang sembah Allah. Dia tak sembah Allah. Orang pergi haji, dia tak buat haji. Orang memakmurkan masjid, dia tak buat. Itu makna kufur. Jadi dua-dua maksud tu betul. Okey, yang ketiga, yang keempat, ini yang ketiga. Yang keempat, wa ikhraju, dan ikhraj, mengusir ataupun mengeluarkan. Mengusir ahlinya. Minhu, darinya. Apa maksud ayat ni? Perbuatan keempat yang dilakukan oleh orang musyrikin kafir Mekah ialah mengusir ahlinya. Ahlinya ni, nya balik pada apa? Mengusir ahli Masjidil Haram. Siapa? Nabi dan para? Okey. Siapa yang mengusir? Orang Quraisy. Orang Quraisy penduduk mana? Mekah. Kenapa Allah kata orang kafir Quraisy mengusir penduduk Mekah, sedangkan mereka sendiri adalah penduduk? Tak. Ahli ni mana ahli Masjidil Haram, tapi maksud dia lah penduduk Mekah lah. Dan siapa? Nabi dan para sahabat. Soalan dia, kenapa Allah mengatakan Nabi dan para sahabat adalah penduduk Mekah? Seolah orang kafir Mekah bukan penduduk Mekah. Faham? Faham soalan? Jawapannya? Sebenarnya pengajaran Allah nak beritahu, semakin orang tu beriman, semakin orang tu taat kepada Allah, semakin dia layak tinggal di Masjidil Haram. Dan semakin dia tidak taat, semakin dia kufur, semakin dia tidak layak menjadi ahli penduduk Mekah. Boleh faham? Sebab tu akhirnya, bila Nabi buka kota Mekah, orang kafir di Mekah semua diusir. Dan ada satu ayat surah Al-Anbiya 105. Allah beritahu siapa yang sepatut layak duduk di atas muka bumi Allah ni. Al-Anbiya 105. Ada. Walaqad katabna.
walaqad katabna fi Zabur min ba'di az-zikri annal arda yarisuha ibadiyah as-salihun. Okey, cuba terjemah. Walaqad, dan demi Allah, pasti sesungguhnya kata benar, kami telah tuliskan, tetapkan fi Zabur. Ini bukan kitab Zabur ni. Zabur makna dalam kitab yang tertulis ataupun dalam kitab yang diturunkan. Itu terjemah apa tu? Kalau terjemah Zabur tak tepat. Sebab yang Allah tulis ni bukan dalam kitab Zabur saja. Allah tulis dalam kitab-kitab yang diturunkan. Min ba'di zikri, dari selepas. Zikri apa makna? Tak. Dalam tafsir dia kata selepas apa kami tulis dalam kitab yang diturunkan, selepas ia tercatat di Lauh Mahfuz. Apa yang Allah catat tu? Di Lauh Mahfuz, kemudian dalam kitab Allah. Apa? Innal arda, sesungguhnya bumi itu yarisuha, akan diwarisi oleh ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Makna apa tu? Makna bumi Allah ni, Allah nak bagi tu yang layak tinggal ialah hamba-ku yang soleh. Bangsa apa? Allah tak sebut bangsa. Kalau Arab tak soleh, dia tak layak. Kan? Sebab itulah pendapat Syekh Saleh Utsaimin, dia kata sebab itulah di Palestin sampai sekarang tak menang. Sebab apa? Sebab orang Arab di situ perjuangkan berdasarkan bangsa. Bila berjuang berdasarkan bangsa, mereka bukan soleh. Bila mereka bukan soleh, mereka belum layak menang dan menguasai Palestin. Boleh? Jadi kata tak mestinya orang Arab, mungkin bangsa lain. Yang menguasai Saudi sekarang, hamba Allah yang soleh tak? Jawab pelan-pelan sikit. Jadi sama, Allah kata, yang layak menjadi penduduk Mekah siapa? Nabi dan orang beriman. Akbar adalah lebih besar. Indallah, di sisi Allah. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Sebenarnya ayat setakat ni dah keadaan lengkap. Jenayah yang dilakukan oleh orang Quraisy Mekah lebih akbar, lebih besar di sisi Allah daripada apa? Daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap seorang orang kafir. Boleh faham? Jadi mula-mula ni Allah kata apa? Berperang di bulan haram, dosa besar. Orang Islam rasa bersalah, mereka istighfar. Tapi lepas tu Allah nak pujuk balik orang beriman. Tak apa. Kesalahan kamu sebenarnya kecil je. Tapi kesalahan mereka yang mempertikaikan kesalahan kamu sebenarnya jauh lebih dahsyat di sisi Allah. Dan ini sebagai tempelak kepada orang musyrikin. Sebab apa? Dia rasa orang Islam buat salah. Tapi rupa-rupanya kesalahan mereka berganda-ganda. Macam orang yang ambil rasuah 10 bilion kan. Lepas tu dia tengok ada jiran dia mencuri. Dia marah, kenapa kamu mencuri ambil duit orang ni? Kan? Lebih kurang macam tu lah. Kenapa ambil ni RM50? Haram tau. Okey. Dan Allah simpulkan wal fitnatu, dan fitnah
adalah akbar, lebih besar. Kita pernah jumpa sebelum ni. Wal fitnatu asyaddu, bukan akbar ya. Akbar minal qatli, dari membunuh. Okey. Makna apa ni? Apa maksud fitnah ni? Spesifiknya apa? Sebenarnya Allah nak bagi fitnah ni lah, 4 benda ni. Yang kamu buat apa dia? Apa dia fitnah? Yang kamu dah halang orang daripada kenal Tuhan, daripada belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, itu fitnah. Yang kamu kufur kepada Allah tu, itu adalah fitnah. Yang kamu halang orang pergi ke masjid, kan? Hakkan, AJK je boleh pergi. Kemudian, yang keempat, kamu usir orang Islam daripada tempat dia. Itu adalah lebih dahsyat daripada membunuh. Yang empat-empat ni, mungkin tak berlaku kematian, mungkin tak berlaku pembunuhan. Tapi yang ni betul-betul berlaku pembunuhan. Tapi Allah nak beritahu, antara tak bagi orang pergi masjid, tak bagi orang beriman, halang orang daripada kena Allah, dengan yang ini kejadian membunuh je. Antara dua ni yang mana lebih dahsyat dan lebih besar? Kenapa? Halang orang tak bunuh, orang tu terus hidup. Bunuh, mati terus. Yalah, kenapa? Makna kalau dia bunuh, makna dia menghalangkan orang tu hanya hidup kat dunia sahaja, full stop. Tapi di akhirat dia tak boleh buat apa-apa. Mungkin orang tu beriman, bahagia. Tapi kalau dia halang orang daripada kena Allah, daripada beriman, dia menghalang orang tu bahagia dunia dan akhirat. Nampak hidup, nampak sehat, tapi kafir kepada Allah, celaka sampai bila-bila. Boleh? Kemudian Allah nak beritahu, kerja orang musyrikin Mekah ni, tak bagi orang kenal Allah, tak bagi orang belajar agama, kan? Tak bagi orang belajar Quran dan Sunnah. Kalau nak belajar juga yang ada bid'ah-bid'ah tu, kan? Adakah hanya berlaku kepada orang kafir Mekah dan ketika zaman Rasulullah sahaja, ataupun akan terus berlaku sepanjang masa? Sebab tu Allah beritahu, wala yazaluna, dan mereka, yazaluna dalam bahasa Arab sentiasa. La yazal makna dia sentiasa. Yuqatilunakum, sentiasa akan memerangi kamu. Memerangi kamu. Siapa ni yang akan memerangi kamu ni? Orang kafir. Orang kafir mana ni? Semualah orang kafir. Semua. Orang kafir Mekah, orang kafir Malaysia, orang kafir Jepun, orang kafir India. Sekarang orang kafir India memerangi orang Islam. Jadi Allah nak beritahu, cerita ni bukan cerita orang kafir Mekah saja, tapi mereka yang bersifat orang kafir ni akan memerangi kamu sampai bila? Ada tak batas dia? Hatta sehingga. Ini kemuncak. Target dia apa dia? Yarudukum, mereka. Apa dia? Yarudu ni daripada irtaddu, murtad. Sehingga mereka, dalam bahasa Arab, radda ni mana? Ar-ruju', kembali. Kembali balik kepada kufur. Sehingga mereka mengembalikan kamu, berjaya mengembalikan kamu andinikum, dari agama kamu. Ini istata'u, sekiranya mereka istata'u, mampu.
Sekiranya mereka sanggup ataupun mereka mampu. In ada makna diterjemah sekiranya. Dan ada makna diterjemah nafiah, penafian. Kalau nafi, terjemah apa? Tidak mereka mampu. Faham? Apa yang mereka tak mampu tu? Memurtadkan orang beriman. Tapi ada tak orang Islam murtad? Ada tak? Jadi ayat ni kata macam ini istata'u tu mana mereka tak mampu. Macam ni maksud ayat ni ialah secara umum dan secara ramai-ramai mereka tak mampu. Tapi secara individu beberapa orang mereka boleh buat. Okey. Bahkan bila ni mula orang Islam murtad? Bila? Zaman siapa? Lepas Nabi wafat je dah ada orang murtad. Dia tak tunggu zaman Umar, tak tunggu zaman Umayyah ke Abbasiyah ke zaman Mahathir ke. Lepas Nabi wafat je dah ramai murtad. Sehingga Abu Bakar isytiharkan perang Hurubur Riddah. Dia murtad ni ada dua bentuk lah. Kalau zaman Abu Bakar ada berlaku dua bentuk murtad. Pertama, dia isytihar keluar turut Islam. Yang kedua, tak bayar zakat je. Dan Nabi kata, Abu Bakar berkata, aku akan perangi dan bunuh sesiapa yang membezakan antara zakat dan solat. Kalau kamu tinggal zakat, sama seperti kamu tinggal solat. Okey? Jadi sebenarnya apa yang Allah nak beritahu ni? Wala yazaluna yuqatilunakum. Apa yang Allah nak beritahu? Ataupun apa pengajaran untuk kita? Takkanlah setakat tu je Allah beritahu. Kalau anak kita nak keluar rumah kan, kita bagi tahu dia perompak, pencuri, peragu ada kat luar 24 jam. Apa tujuan kita beritahu? Supaya dia begitu juga Allah beritahu. Kalau orang kafir ni dulu, kini, selama-lama sentiasa nak kamu murtad, maka kamu jangan relax je, tidur je kan. Belajar sekali seminggu je. Lepas tu tak berdakwahkan. Lepas tu tengok TV. Banyak duit melancur. Sedangkan orang kafir ni kerja dia 24 jam. Bukan apa? Jadi tujuan utama perancangan jahat orang kafir apa dah? Bukan nak bagi vaksin pada kamu. Tapi nak memurtadkan kamu. Saya nak tanya, mereka nak orang Islam murtad. Makna mereka nak tak orang Islam? Mereka nak orang Islam mati ke hidup? Hidup. Kenapa? Dia tak kata mereka akan perangi kamu sampai kamu mati. Bukan. Mati bukan matlamat orang kafir. Sebab kalau mati tak murtad, berjaya tak mereka? Tak berjaya. Tak berjaya. Sebab itulah dalam Ashabul Ukhdud, apa orang kafir buat kepada orang beriman? Dia bakar semua kan, tapi rugi tak bagi orang beriman? Tak rugi pun. Sebab tak ada seorang pun yang murtad. Rugi buat berhabis api je kan. Yang orang kafir nak ialah kamu hidup, kamu sihat tapi murtad. Dan murtad ni adakah bermakna mereka nak, kalau Yahudi nak kita masuk agama Yahudi, Nasrani nak kita masuk Kristian, Hindu nak kita masuk Hindu? Bukan. Jangan salah faham. Dia murtad ni maksudnya dia nak kita tinggal agama kita. Tak ada agama, okey dah. Target dia dah berjaya. Kan? Kita dah takut pada angka 200,000 masuk agama Yahudi. Kita takut 200,000 masuk agama Yahudi. Yang murtad tak masuk agama lain, mungkin 2 juta. Kan? Dan sekarang ramai tak ni? Ramai kan? Dia tak tukar agama tapi dia tinggal agama Islam. Tak solat kan? Ramai. Jadi kes orang yang tinggal agama setiap hari dengan kes
orang yang kena wabak COVID-19, mana lebih tinggi? Mana kita lebih terkejut tengok kes COVID ke kes orang yang tinggal agama? Kadang-kadang mak awak pesan pada anak kan, anak dia buka aurat, pakai seluar ketat, pakai skirt kan, seksi. Keluar, pakai mask. Berjaya tak perancangan orang kafir? Berjaya. Tutup mulut, buka atas. Ramai kan macam tu kan? Okey. Dan di sini Allah nak beritahu mereka tak mampu, tapi dalam bentuk ramai-ramai. Dalam bentuk individu, ya. Kemudian Allah beritahu, kalau mereka ada usaha pagi, petang, siang, malam, selama-lama untuk memurtadkan orang Islam. Dan mereka berjaya. Apa hukum orang Islam yang murtad? Allah bagi ancaman. Wa may yartadid. Dan siapa yang murtad minkum dari kalangan kamu, andinihi, dari agamanya. Mana tinggal agama cukup, murtad lah tu. Fayamut, lalu orang yang murtad tu lalu dia mati. Mati pula di atas apa? Wahwa kafir. Dalam keadaan kafir. Agama apa tak penting. Bila keluar agama, kafir lah tu. Walaupun tak masuk agama kafir. Dalam keadaan dia kafir. Apa hukum dia? Bila dia Islam, lepas tu murtad dan mati dalam kafir. Fa'ulaika. Maka mereka itu habitat. Apa makna habitat? Apa dia? Terhapus. Terhapus ataupun hancur. A'maluhum. Sia-sia amalan mereka di dunia. Di dunia saja ke? Di dunia dan akhirat. Okey. Contoh dia Islam 50 tahun, pergi haji 3 kali, umrah 50 kali, sedekah 5 juta. Salat tarawih sekali, setiap kali Ramadan 23 rakaat, kan? Tiba-tiba dia murtad dan mati dalam kafir. Apa jadi amalan dia? Semua sia-sia. Satu sen pun tak ada. Bahkan Allah kata apa? Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, dan hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal. Kenapa mereka kekal? Bila mereka kekal, boleh keluar tak? Kenapa kekal? Sebab dah kafir. Macam mana dia nak masuk syurga? Amalan baik dah semua dah zero. Tak ada amalan. Nak masuk syurga mesti dengan, walaupun rahmat Allah, tapi rahmat Allah berdasarkan amalan. Boleh? Ini hukuman di akhirat. Kalau kat dunia, kalau ikut hukum Islam, apa hukuman yang patut dijatuh pada orang yang murtad? Bunuh. Nabi kata, membaddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, bunuh. Ada satu kisah daripada hadis sahih riwayat Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Musa al-Asy'ari. Dia pergi ke Yaman. Dan masa tu ada sahabat yang Nabi utus untuk berdakwah di Yaman, nama dia Muaz bin Jabal. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Yaman, sampai-sampai dia tengok ada seorang lelaki diikat. Dia pun tanya kepada Muaz bin Jabal, kenapa lelaki itu diikat?
Muaz bin Jabal kata dia adalah Yahudi, masuk Islam, lepas tu murtad. Abu Musa kata, kenapa tak bunuh? Muaz bin Jabal kata, duduk dulu. Dia letak hamparan dan dia kata pada Abu Musa, duduk dulu. Aku tak akan duduk sehingga kamu bunuh dia. Tengok sahabat, tegas dengan hukum. Kenapa tak bunuh? Dia murtad. Hukum murtad ialah bunuh. Apa Muaz buat? Muaz perintah bunuh, barulah Abu Musa Asy'ari duduk. Kenapa kena bunuh? Orang kafir boleh tak kita bunuh sebarangan? Jumpa orang kafir bunuh. Tapi orang murtad boleh bunuh. Tapi yang membunuh tu ialah pemerintah lah. Kenapa yang murtad kena bunuh? Yang kafir, mungkin yang murtad tu, dia kalau ikut pendapat majoriti ulama, yang murtad dia kena bagi tempoh 3 hari. Bagi tempoh 3 hari dia bertaubat. Kalau tak bertaubat, bunuh. Kalau bertaubat, lepas. Okey. Dia baru murtad kan? Tapi bunuh. Yang kafir dah 50 tahun. Kafir tak bunuh. Kenapa? Sebab dia telah masuk Islam. Sepatutnya bila dah masuk Islam, duduk di tempat yang baik. Sepatutnya tak masuk akal. Daripada tempat yang baik, tempat yang bercahaya, kamu pergi tempat yang buruk dan tempat yang gelap. Kamu dah rusak. Dan kamu akan merosakkan pula orang lain. Maka hukumnya bunuh. Okey. Jadi daripada sini Allah nak beritahu apa ni? Orang kafir akan bekerja keras setiap hari, dulu kini selama-lama untuk apa? Bukan nak kamu mati. Tapi nak murtad, cukup. Lagi ramai orang Islam murtad, lagi mereka gembira. Tapi kalau ramai orang Islam mati dalam keadaan iman, orang kafir sedih. Okey. Okey, soalan kalau dalam ayat ini Allah kata siapa yang murtad kemudian mati dalam kafir, amalan dia sia-sia. Tapi kalau dia murtad, lepas tu dia masuk Islam balik, amalan dia sia-sia juga ke ataupun dapat balik? Ada dalil? Ya, sebenarnya daripada ayat ni kita dapat jawapan. Walaupun ada pendapat yang berbeza lah. Kalau pendapat mazhab Maliki, kalau dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, amalan dia sia-sia. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia murtad, masuk Islam balik, amalan dia tak sia-sia. Antara dua pendapat, yang mana lebih paling kuat? Kalau ikut dalil dia. Apa dalil dia? Yang sia-sia apa dalil dia? Ayat ni Allah kata apa? Syarat amalan sia-sia apa dia? Satu, dia murtad. Yang kedua, mati dalam. Barulah Allah kata amalan dia sia-sia. Tapi kalau dia murtad dan mati dalam Islam, amalan tak sia-sia. Dia dapat balik. Macam tu okey lah. Di penghujung. Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa ke-19. Ini juga perancangan orang-orang kafir supaya orang Islam terhalang daripada jalan Allah. Terhalang daripada melaksanakan perintah Allah dan juga sunnah Nabi. Apa dia? Kata penulis buku ni, dosa yang ke-19 yang dianggap terlalu biasa, iaitu berjabat tangan antara wanita lelaki dengan wanita bukan mahram. Kan? Betul tak? Siapa yang rasa berdosa bila dia bersalah dengan sepupu dia? Siapa dia rasa berdosa? Tak ada. Kalau rasa berdosa daripada awal lagi dia tak bersalah. Jadi kata penulis, pada zaman sekarang jabat tangan antara lelaki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi bejat. Bejat apa dia? Jahat dah. Tradisi yang buruklah. Mengalahkan akhlak Islam yang seharusnya ditegakkan.
Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Kan? Yang bersalam ni, pertama dia rasa dia betul. Yang kedua, dia anggap orang tak nak bersalam, tak betul. Ketinggalan zaman, tak hormat orang. Tambah-tambah, sepupu dia tu dah tua kan. Mana ada syahwat lagi, umur 60 kan. Salam je lah. Sehingga jika salah seorang daripada mereka anda ajak berdialog tentang hukum syariat dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta-merta ia akan menuduh anda sebagai kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit, ekstrim dan hendak memutuskan tali silaturrahim. Betul kan? Mereka ada 1000 dalil, tapi semuanya bukan daripada Quran dan hadis. Sekarang antara alasan dia tak nak syahwat kan. Tengok pakcik boleh rogoh kambing kan. Dengan kambing pun ada syahwat. Dengan orang lagi lah. Sehingga dalam masyarakat kita berjabat tangan dengan anak perempuan, paman ataupun bibi. Makna sepupu lah. Paman ni bahasa Indonesia bapa saudara lah. Kita bersalah dengan anak pakcik kita, sepupu lah. Apa hukum dia? Haram. Haram. Kecuali dia masih kecil lah. Ataupun dengan isteri saudara kita, abang ipar, kakak ipar kan. Semua tu haram. Yang paling ramai dan paling banyak bersalah bila? Hari Raya. Kan? Makna Hari Raya tu habis sapu pahala sebulan Ramadan. Dengan isteri saudara ataupun isteri paman, baik daripada pihak ayah ataupun ibu, lebih mudah daripada minum air. Bagi mereka bersalam tu benda yang paling mudah daripada minum air, tak ada masalah langsung. Senang holo je kan. Alasannya apa? Silaturahim. Kan? Mana ada syahwat pakcik saya. Saya membesar dengan dia daripada kecil lagi kan. Seandainya mereka melihat secara jernih dan penuh pengetahuan tentang bahaya persoalan tersebut, menurut syarak tentu mereka tidak akan melakukan. Sabda Nabi SAW, la'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairul lahu min an yamassu imra'atan la tahillu lahu. Hadis sahih riwayat Tabarani. Maksud dia, kata Nabi SAW, sungguh seseorang itu ditusuk kepalanya dengan jarum daripada besi adalah lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maknanya, Nabi kata apa? Lebih baik kepala kamu ditusuk dengan besi daripada kamu bersalam dengan wanita yang bukan mahram. Maknanya itu satu kesalahan besar, ancaman besar tu. Kita sekarang bukan nak tusuk kat kepala dengan besi. Nak cucuk vaksin pun takut kan. Tapi bersalam mudah-mudah aja. Kemudian tidak diragukan lagi hal ini termasuklah zina. Zina apa ni? Zina tangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-aynani tazniyani wal yadani tazniyani wal rijlani tazniyani wal farju yazni. Maksud dia, kata Nabi, kedua mata berzina bila tengok benda haram. Mata juga berzina. Kedua tangan berzina. Antaranya bersalam dengan bukan mahram. Saya tak bersalam Ustaz, saya naik motor dua-dua aja, saya peluk aja. Kedua kaki berzina bila dia pergi tempat yang haram. Dan kemaluan juga berzina. Dan adakah orang yang hatinya lebih bersih daripada hati Nabi SAW? Ada tak? Kan? Dia kata, saya tak naik syahwat. Saya nak tanya, iman kamu dengan iman Nabi mana lebih kuat? Iman Nabi. Tapi Nabi tak pernah sentuh kulit wanita yang bukan mahram. Kata Nabi SAW, inilah amassu aidian nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Dalam hadis lain, riwayat lain, inilah usafihu an-nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita.
Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mar'atin qat ghaira annahu yubayyi'hunna bil kalam. Maksudnya, dan demi Allah, sungguh tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Demi Allah, Aisyah bersumpah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Tetapi bila berbai'ah dengan sahabat lelaki, Nabi berjabat tangan. Tapi dengan berbai'ah dengan wanita, dengan hanya ucapan sahaja. Hendaknya kita semua takut kepada Allah. Orang-orang yang mengancam isterinya, untuk menceraikan isterinya yang salihah kerana hanya tidak mahu berjabat tangan dengan saudara mara iparnya, perlu juga diketahui berjabat tangan dengan lawan jenis meski memakai alas kaus tangan hukumnya tetap haram. Dia kata kalau perempuan bersalam dengan lelaki bekas mahram walaupun pakai sarung tangan hukumnya adalah haram. Dan ada ulama mengatakan bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat. Kalau kita tengok bangsa lain kan, dia mesra juga laki perempuan yang bukan mahram, tapi cara dia bukan berjabat tangan. Orang kafir, contoh di Thailand kan, kalau jumpa dia tak berjabat tangan, dia buat apa? Dia tunduk. Kenapa kita tak boleh lebih baik daripada mereka kan? Nak juga bersalam. Okey? Semoga selepas ini kita jaga dan juga pesan pada anak-anak kita yang masih muda tu. Jangan bersalam dengan sepupu dia ataupun dengan siapa ni? Isteri kepada pakcik dia. Itu semua tak boleh tu. Kita lelaki dengan adik ipar perempuan, kita perempuan dengan abang ipar lelaki, semua tak boleh. Okey, kita tengok soalan. Ustaz, apakah tindakan terbaik kepada wanita sekiranya lelaki bukan Islam daripada Western country cuba untuk berjabat tangan dalam situasi rasmi? Macam mana? Orang bukan Islam lah, ini maksud dia, atau daripada luar negara ingin berjabat tangan dengan orang perempuan kita lah, macam mana nak elak? Siapa dia? Pemimpin ke? Dia kata majlis rasmi je, mungkin orang daripada luar datang, ofis dia ke. Dia sebenarnya bergantung pada kita sebenarnya. Kalau kita nak elakkan boleh je buat macam ni, terima kasih kan, tak ada masalah. Jangan orang oleh tangan kita tarik kan. Itu memang melukakan hati dia, mungkin memalukan dia kan. Tapi buat elok-elok tunduk terima kasih kan. Tak ada usaha. Apa dia? Covid boleh pula kan? Semua masa Covid ni takut nak bersalam. Suami isteri pun tak bersalam. Okey pula. Dengan anak pun tak bersalam. Boleh pula. Oh, hebat Covid ni. Hukum Allah tak jalan, Covid juga jalan. Ustaz, bagaimana halnya yang bukan mahram bersalam dengan berlapis kain yang tipis? Samalah. Dia nak bersalam jugalah tu. Nak bersalam jugalah. Kain pula nipiskan. Ayat masuk ke dalam Islam secara kafah, adakah dianggap telah mendustakan atau kufurkan ayat-ayat Allah jika kita memilih-milih dan telah melakukan dosa besar? Bila kita masuk Islam tidak secara keseluruhan ataupun bahagian-bahagian tertentu, itu adalah satu dosa besar. Sebab Allah mencela orang Yahudi yang mengambil apa yang dia nak dan meninggal apa yang dia tak suka kan. Allah mencela. Bila Allah mencela, itu dosa besar. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah yang kita dah belajar kan, ayat 85.
Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu tolak sebahagian yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan orang yang memilih-milih dalam agama melainkan kehinaan di dunia, dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah orang kafir yang dibunuh sebab orang kafir yang dibunuh tanpa dosa, sebab adakah dia akan masuk syurga? Orang kafir yang Mati dibunuh tanpa sebab apa? dia kafir? Kafir. Tak. Kafir ni dibunuh ke, dia zalimi ke, dia tetap masuk neraka. Sebab yang penghalang utama dia masuk syurga ialah kufur kepada Allah. Adapun kalau dia dizalimi, mungkin Allah hukum kepada orang yang menzalimi dia lah. Tapi dia tetap akan menjadi ahli neraka yang kekal selama-lamanya. Lelaki bersalaman dengan pondan boleh? Macam mana? Lelaki salah dengan pondan. Tak, pondan tu lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Lelaki okey lah. Okey. Tak ada masalah. Tapi dia kalau bersalah dengan pondan, dia rasa geli pula. Dengan perempuan okey lah. Menantu lelaki dengan ibu mertua boleh, tak ada masalah. Dengan ibu mertua tu macam ibu dia lah, boleh. Tak ada masalah. Ibu mertua dia lah, bukan ibu mertua orang lain. Adakah mengamalkan doa beramai-ramai selepas solat dan bersalaman dengan jemaah sunnah Nabi? Bukan sunnah Nabi. Nabi tak pernah berdoa beramai-ramai selepas solat. Jadi kalau kita betul-betul cinta pada Nabi, buatlah sebagaimana Nabi buat. Sebab Nabi diutuskan untuk menjadi contoh kepada kita dari segi amalan. Bila kita tak ikut contoh Nabi, sebenarnya kita ikut langkah-langkah syaitan lah. Dia dua je. Kalau tak ikut Nabi, ikut langkah syaitan. Wallahu a'lam. Bolehkah bersalaman dengan anak buah sebelah suami? Macam mana? Bolehkah bersalaman dengan anak buah sebelah suami? Anak buah tu buah apa? Durian ke apa? Buah tu anak saudara lah. Dia istilah Melayu. Kadang-kadang mengelirukan. Boleh jelas anak buah tu apa dah? Anak saudara. Ada setengah orang, anak buah tu makna sepupu pun dia panggil anak buah. Kadang-kadang pelajar dia pun anak buah. Dah rapat sangat dia panggil anak buah. Padahal tak ada hubungan keluarga pun. Jadi nak tahu anak buah tu siapa? Anak saudara sebelah suami tak boleh. Dia sebelah suami tak payah anak saudara dia. Adik suami pun tak boleh salam. Adik suami. Mana adik ipar lah. Adik ipar pun tak boleh. Anak saudara lagi tak boleh. Okey. Ada lagi soalan? Ustaz, adakah wanita yang post status berkaitan agama di mana-mana media sosial dengan niat berkongsi tetapi mengundang lelaki yang bukan mahram membalas mesej dan wanita tersebut tidak membalas, hanya niat berkongsi, adakah juga dikira langkah-langkah syaitan? Tak, dia sebenarnya tugas berdakwah ni secara umum ialah lelaki. Kalau wanita nak berdakwah, dia yang terbaik ialah kepada sesama wanita. Grup wanita kan, grup WhatsApp wanita. Tapi kalau ada lelaki dalam grup tu, biarkan mereka sama-sama lelaki kan. Tapi kalau kita tengok dalam grup tu memang tak ada orang sampaikan mesej yang kita nak sampaikan, sampaikan. Tapi kalau ada lelaki jampuk ke apa kan, jangan layan. Okey. Tak layan okey. Boleh Ustaz ringkaskan perbezaan ulul albab, orang bertakwa dan muhsinin? Dia sebenar sama. Muhsinin adalah orang bertakwa. Orang bertakwa adalah ulul albab. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Boleh tengok dalam surah Az-Zariyat. Allah kata innal muttaqina fi jannatin na'im.
Sesungguhnya orang yang bertakwa dalam syurga. Lepas tu Allah sebut apa yang mereka buat kat dunia. Allah kata mereka kat dunia adalah muhsinin. Boleh buka surah Az-Zariyat. Okey, surah Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa dalam syurga dan sungai-sungai. Kemudian ayat 16, akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah bagi pada mereka di akhirat besok. Jadi di akhirat mereka ambil je. Tak payah usaha, tak payah bekerja. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sebab apa ni mereka boleh masuk syurga, boleh dapat apa saja nikmat? Sebab dulu masa kat dunia mereka muhsinin. Makna samalah. Jadi muhsinin adalah bertakwa. Bertakwa adalah ulul albab. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz betul ke ada pendapat mengatakan kalau timun kita asyik berdesing, bermakna Nabi sedang menyeru kita. Allah A'lam. Oh, telinga berdesing makna Nabi sedang? Sebut nama dia. Tu orang ni bukan ada penyakit telinga berdesing, ada penyakit perasan. Perasan Nabi menyeru dia. Nabi tak suruh siapa-siapa, Nabi dah wafat. Yang Nabi nak daripada kita bukan telinga kita berdesing. Yang Nabi nak ialah setakat mana kita cinta pada Rasulullah, dan buktinya ialah setakat mana kita ikut sunnah Nabi. Telinga tak berdesing pun tak apa. Yang penting bangun pagi ikut sunnah Nabi. Bangun masuk bilik air, pakai baju, semua pakai baca doa. Keluar masuk rumah, pergi masjid, naik kereta, bila hujan, semua baca zikir Nabi. Itu adalah tanda orang cinta Nabi. Walaupun telinga dia 20 tahun tak berdesing. Ustaz, apa beza zikir dan doa? Dalam buku himpunan zikir pagi dan petang Ustaz ada doa juga. Apa? Zikir pagi petang? Apa beza zikir dan doa? Itu soalan dia lah. Dalam buku himpunan zikir yang bagi petang Ustaz ada doa juga. Dia tak faham apa. Tak, zikir ni umum. Zikir adalah umum. Kalau sebut zikrullah, yang lebih tepat ialah mentaati Allah. Sebab tu ulama kata zikir ni terbagi pada 3 jenis. Pertama, zikir dengan hati. Apa dia? Berfikir. Bukan sebut dengan lidah. Itu zikir dengan hati. Kita tengok langit, kita fikir kebesaran Allah. Itu zikir dengan hati ataupun akal. Yang kedua, zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah apa dah? Sama ada kita memuji Allah, termasuklah kita berdoa kepada Allah dengan lidah. Itu termasuk zikir. Sebab Nabi kata apa? Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa adalah ibadat. Yang ketiga, zikir ialah dengan anggota badan. Iaitu kita lakukan solat, kita pergi haji, kita cari orang miskin, bagi infak dan sebagainya. Cuma kalau nak spesifiknya, doa tu lebih kepada zikir untuk kita meminta sesuatu kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan ayat 21 hujung tadi. Dia hujung-hujung tu ya, saya tak tahu sama ada ini signifikan atau tidak, sebab saya tengok kepada dhamir dia tu ada yang mufrad, ada yang jamak. Kan saya wa kafirun. Ya. Wa tu dah mufrad kan? Ya. Dapat wa may yartadid minkum an dinihi. Minkum jamak, an dinihi, kenapa tak an dinihi? Bukan saya mempersoalkan ayat Allah, tapi saya tak tahu kenapa dhamir tu ada yang jamak, ada yang mufrad. Okey. Dia yang dhamir hi tu, andinihi, hi tu balik pada man. Man tu dia boleh jadi seorang, boleh jadi ramai. Sebab kalau kita terjemah man apa dah? Sesiapa ataupun barang siapa. Jadi man siapa? Boleh seorang, boleh ramai. Maka sebab tu dia kata siapa yang yartadid. Yartadid tu fi'il mudhari' mufrad. Kalau ramai apa dah? Yartaduna. Ramai. Jadi bila mufrad mana man tu refer kepada seorang.
sesiapa yang murtad seorang minkum daripada kalangan kamu yang ramai-ramai an dinihi daripada agamanya, nya tu balik pada man. Kemudian fayamut lalu dia mati. Siapa dia? Man. Wa huwa kafirun dalam keadaan dia kafir. Siapa dia kafir? Man. Kemudian Allah balik pada semua sekali. Siapa? Sebab yang murtad ni ramai. Faulaika. Tadi kata seorang, kalau seorang. Kalau ramai, maka semua yang ramai murtad amalannya adalah sia-sia. Allah sebut secara ramai pula. Yang seorang tadi balik kepada man. Wallahu alam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Adik-beradik tiri boleh bersalam ke Ustaz? Adik-beradik tiri boleh salam. Boleh buka aurat macam adik-beradik biasalah. Bukan buka aurat tu semualah. Yang biasa dibukalah. Walaupun berlain Yalah. Dia kalau sama mak sama bapak bukan adik-beradik tiri. Adik-beradik kandung. Kita sekolah guru kita suruh amalkan zikir khulasak dari Habib, boleh ke kita ikut? Dia fattabi'uni, ikut yang Nabi sahaja. Jadi zikir daripada Habib ke daripada Syekh sekian-sekian menyalahi sunnah Nabi. Jadi kalau tanya boleh ikut, jangan ikutlah. Okey, dah ada. Saya ingin meminta pendapat Ustaz, adakah saintis Muslim yang mengkaji alam semesta boleh dikategori sebagai ulul albab? Para saintis Islam baru juga ada yang menjadi ulama. Tak, dia ulul albab ni Allah dah bagi tahu dalam surah Ali Imran. Ulul albab siapa? Pertama sifatnya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sentiasa ingat pada Allah, sentiasa taat pada Allah. Satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Jadi ada dua, satu zikir, satu fikir. Jadi kalau saintis tu sentiasa memikirkan tentang ciptaan Allah sehingga dia pakar dalam bidang sains, tapi mulut tak berzikir, dan tak solat, dia bukan saintis Islam. Sama juga kalau ulama mulut berzikir tapi otak tak berfikir, pun belum menjadi ulul albab. Ulul albab mesti ada dua ciri itu. Wallahu alam. Benarkah ada khilaf tentang berselamat antara lelaki perempuan bukan mahram? Pernah ada dengar seorang ustaz mengatakan Sayyidina Umar bersama dengan ibu angkat dan kawan-kawan ibu angkatnya. Ada juga dengar bersama dengan pemimpin yang hulur tangan sebab boleh mengaitkan. Tak, itu ada pendapat lah, ada pendapat. Tapi pendapat tu tidak bersandar kepada hadis yang sahih. Yang kata Sayyidina Umar bersalah dengan mak itu tidak ada dalil lah. Umar ni adalah orang yang paling kuat mengikut Nabi. Sehingga Nabi mati pun dia macam tak percaya kan, nak bunuh siapa saja yang menceritakan Nabi wafat. Jadi cerita Umar bersalah tu tidak betul. Alasan apa tadi? Sebab nak mengelakkan? Tak, sebenarnya kamu mengaibkan Islam. Sepatut kamu tunjuk contoh Islam yang terbaik kan. Jangan nak jaga hati orang sampai kamu mengaibkan diri kamu tidak melaksanakan sunnah Nabi. Apa kelebihan ayat 3 kul? Sebab kita dianjurkan membacanya selepas solat fardu, zikir pagi petang dan juga sebelum tidur. Minta penjelasan Ustaz. Jazakallah. Dia 3 kul ni antaranya kelebihannya ialah sebagai pelindung kita daripada segala kejahatan, daripada bisikan syaitan dan sebagainya. 3 kul dipanggil ayat isti'azah, untuk minta berlindung daripada segala kejahatan dan juga bisikan syaitan. Tengok maksud surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Nak mengelak daripada apa? Min syarril waswasil khannas wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kelebihannya untuk mengelak daripada apa yang disebut dalam 3 surah tu.
Okey, cukup dan kelas besok kita batal sepatutnya ada kelas malam besok kita batalkan. Jadi kita bagi cuti kepada staf kita supaya mereka ada masa untuk keluarga kan. Ini setiap malam kan. Pelajar tak ada masalah, memang ada masa sentiasa dengan keluarga sebab ikut kelas daripada rumah kan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada pagi Isnin pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل